saudara-saudari, adakah hari ini apa yang berlaku melibatkan mahasiswa boleh kita kategorikan sebagai berkarisma? Kalau saya senaraikan, bermula dari flash mob di KL Sentral, demonstrasi yang mencetuskan kontroversi penurunan bendera, demonstrasi di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, dan juga beberapa isu yang lain seperti berkemah di dataran dan juga demonstrasi membantah dan protes PTPTN. Adakah itu sebenarnya gambaran kepimpinan muda berkarisma yang kita harapkan dapat menggalas kepimpinan negara 10 ataupun 20 tahun akan datang? Segala-galanya akan terjawab selama 1 jam bersama saya Muhammad Syamsul Saleh hanya dalam Bicara Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini seperti biasa, Bicara Kampus bersiaran secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri. Topik yang akan dibincangkan hari ini adalah dunia kampus dan pemimpin muda berkarisma. Hala tuju perbincangan kita jelas, kita akan membincangkan tentang apakah ciri-ciri kepimpinan muda ataupun kepimpinan berkarisma yang sepatutnya dibangunkan oleh mahasiswa. Adakah di alam universiti menyediakan ruang secukupnya? Dan yang paling penting yang perlu untuk kita teliti hari ini dalam konteks semasa, adakah produk-produk kepimpinan muda sudah bersedia untuk menggalas kepimpinan negara 10 ataupun 20 tahun akan datang. Jadi untuk mengupas topik perbincangan kita ini, Bicara Kampus telah pun menjemput 3 orang panel yang terdiri daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasa, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Tepukan kepada Prof. Panel kita yang kedua ialah Saudara Muhammad Zaid Mat Hashim, Naib yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Perak. Tepukan untuk Zaid. Dan panel kita yang ketiga, Sega orangnya berada di ujung sana, iaitu Muhammad Fikri Ahmad, Duta Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bicara Kampus juga tidak lupa untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan mahasiswa pemimpin-pemimpin muda yang datangnya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tepukan kepada diri anda. Kita juga ada pemimpin-pemimpin muda yang datangnya dari Universiti Teknologi Mara Sri Iskandar. Tepukan juga kepada anda. Bukan apa, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka kerana mereka inilah sebenarnya yang perlu untuk sentiasa menyokong rancangan Bicara Kampus ini. Terima kasih kepada anda semua. Baiklah, sebelum kita mulakan diskusi kita pada malam ini dengan topik dunia kampus dan juga pemimpin muda berkarisma, apa kata kita saksikan dahulu pandangan daripada rakan-rakan kita di luar sana tentang topik perbincangan kita. Kita saksikan. Tinggi sangat penting untuk golongan mahasiswa, terutama sekali dalam melahirkan pemimpin yang bakal menjadi pelapis kepada negara, yang pemimpin yang berkarisma. Di mana dalam pendidikan tinggi ni kita tengok banyak pendedahan yang diberikan kepada mahasiswa tu melalui teori dan praktikal. So teori dan praktikal ni sangat penting untuk mereka sebelum mereka turun ke dalam lapang sasar yang sebenar. Pendidikan tinggi akan mampu melahirkan pemimpin yang berkarisma sebab dengan adanya pendidikan yang tinggi, siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Sebagai yang kita tahu, IPTA dan IPDS mempunyai pelbagai kelab-kelab dan persatuan. Jadi dengan ini ia menjadi platform platform kepada pelajar untuk menjadi pemimpin yang berkaliber pada masa akan datang. Saya setuju, pendidikan tinggi mampu melahirkan pemimpin yang berkarisma disebabkan oleh level of thinking kita sudah meningkat dan kita boleh share knowledge apa yang kita ada pada masyarakat sekiranya kita menjadi pemimpin pada satu masa akan datang. Baiklah,
Itu adalah pandangan yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita, rakan-rakan mahasiswa di luar sana tentang topik perbincangan kita. Kepada anda yang menonton rancangan Bicara Kampus dari kaca televisyen, anda juga dialu-alukan untuk menghubungi kami di talian 0322829062. 0322829062 atau anda juga boleh meninggalkan komen anda di halaman rasmi Bicara Kampus di Facebook. Lakukan segera kerana kami memerlukan perspektif dan pandangan anda kerana perbincangan kita adalah pemimpin muda, pemimpin anda semua di masa akan datang. Mungkin salah seorang daripada mereka yang berada di studio hari ini adalah pemimpin, kita tidak tahu. Mungkin Zaid, mungkin juga Fikri, kita tidak tahu, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan topik perbincangan kita. Prof, sebelum saya ajukan soalan ini kepada Prof, saya mahu beri peluang kepada dua wakil mahasiswa kita. Kita mulakan dengan Zaid. Kepimpinan berkarisma dalam konteks pemikiran Zaid. Bagaimana sebenarnya ciri ataupun wajah kepimpinan berkarisma yang sepatutnya dipegang oleh seluruh mahasiswa Malaysia? Baiklah. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi saya rasa inilah soalan yang amat baik. Bagi saya, perkara pertama yang perlu ada untuk seorang yang berkarisma, kita tinggalkan pemimpin ataupun tak berpemimpin. Baik. Okey. Kerana sekarang ni orang yang berkarisma, bagi saya perkara pertama adalah ilmu pengetahuan. Baik. Jadi orang yang berkarisma mesti orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan tidak ada tempat yang paling baik, yang lebih baik, maafkan saya, selain daripada di universiti. Sama ada dari segi formal ataupun tidak formal, penguasaan ilmu adalah perkara yang paling penting sekali. Baik, universiti menyediakan platform yang terbaik dari segi Penguasaan ciri yang pertama. ilmu. Penguasaan ilmu. Baik. Ada penambahan? Ada mestilah ada. Ada lagi? Sambung. Ke kita nak bagi pada Fikri? Ya, saya tambah satu lagi. Tambah sila. Dari selain daripada penguasaan ilmu juga. Yang kedua, universiti juga menyediakan platform untuk melatih disiplin dan tasiah pelajar. Jadi seorang pemimpin mestilah yang pertama sekali mempunyai ilmu pengetahuan. Kerana apabila kita bercakap dengan orang ramai, bercakap dengan pelajar sendiri, bercakap dengan pegawai maupun dengan vice chancellor, kita mestilah mempunyai ilmu pengetahuan. Kerana orang akan tahu adakah orang ini mempunyai ilmu ataupun tidak. Macam saya, kalau saya melihat seorang pemimpin, perkara pertama yang akan saya tengok adalah adalah dia punya latar belakang dari segi universiti. Pemimpin ini daripada universiti mana? Saya akan fikir dulu. Beliau graduan mana? Apakah jurusan beliau? Baru kita boleh tengok credibility dari segi percakapan beliau. Maksudnya pemimpin ini yang berkarisma dari sudut pandangan Zaid hanya mereka yang mempunyai pendidikan. Adakah tidak ada peluang kepada mereka yang tidak mendapat pendidikan tinggi? Saya beri pada Fikri dulu. Boleh. Baik, Fikri. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Dan yang pertama, sebelum saya pergi dahulu, apakah kriteria-kriteria lain yang boleh mendorong seorang itu untuk menjadi pemimpin berkarisma? Yang pertama, saya pergi dahulu dengan apa yang telah diutarakan oleh saudara Zaid sebentar tadi. Saya juga bersetuju, ilmu itu merupakan satu elemen penting yang sangat dominan dalam menghasilkan pemimpin berkarisma. Baik. Namun, ia tidak terhenti setakat proses menimba ilmu. Dia perlu kepada pembuktian yang lebih luas. Antara lain adalah dengan berakhlak dengan ilmu yang dia ada. Kerana saya percaya dalam buku apa yang Imam Ghazali tulis dalam buku Ihya Ulumuddin, beliau membicarakan ilmu itu matlamat akhirnya adalah proses ta'adib. Matlamat akhirnya adalah untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Maka indikatornya mudah. Sekiranya pemimpin itu berkarisma, maka pasti akhlaknya mulia. Kalau tidak, maka kita perlu check dan balance semula. Apa sebenarnya kondisi pemimpin kita? Baiklah, untuk mereka yang mungkin kurang berpeluang kepada untuk menuntut ilmu ke pengajian tinggi dan sebagainya, saya cadangkan mereka-mereka ini untuk mempunyai satu kelebihan dari sudut sinergi dalam komunikasi. Apa itu maksud sinergi, tuan-tuan? Sinergi ini adalah satu proses yang mana kita percaya keseluruhan itu adalah lebih baik daripada sesuatu yang kecil. Bermaksud kita tidak puas hanya mendapat sebahagian saja. Saya bagi satu analogi. Lelaki, suami dan isteri merancang untuk pergi berkelah. Si suami itu memang dah lama merancang untuk pergi berkelah. Dan yang si isteri ni pula tak ingin pergi berkelah sebab dia nak pergi melawat ibunya yang sakit. Jadi untuk sebagai seorang pemimpin yang berkarisma, mereka perlu untuk mensinergikan masalah ini dengan meraihkan kedua-duanya. Maka si suami, keseakhirnya apa yang si suami itu boleh lakukan adalah dengan mungkin pergi berkelah di tempat yang berhampiran dengan rumah si ibu kepada isteri tadi. Supaya mereka boleh
meraihkan kedua-dua pihak. Itulah bagi pandangan saya. Berdasarkan analogi itu, bolehlah saya simpulkan bahawa pemimpin yang berkarisma ini adalah pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan isu ataupun masalah yang melanda. Baik, kesimpulan kepada ketiga-tiga jawapan daripada sahabat kita ini adalah yang pertama, ilmu pengetahuan perlu ada. Yang kedua, sasiah perlu baik. Akhlak perlu baik. Dan yang ketiga, mereka juga perlu mempunyai keupayaan dari segi penyelesaian masalah. Yes. Prof, mungkin Prof ingin menambah ciri-ciri lain yang mungkin mahasiswa terlepas pandang tentang karisma yang perlu ada dalam diri pemimpin muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Samsul. Kedua-dua pandangan yang telah diutarakan oleh Saudara Zaid dan juga Fikri memang betul bagi saya lah. Sebab sebagai seorang pemimpin, kita mesti berpengetahuan. Pemimpin yang tak berpengetahuan pun ada. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan pedalaman, pemimpin, tapi pengetahuan dia corak apa. Mungkin pengetahuan dia dalam konteks masyarakat dia. Dalam konteks ini kita bercakap pengetahuan yang macam mana. Itu yang perlu kita huraikan. Mungkin kita menganggap bahawa pengetahuan itu lebih kepada menjalani penghidupan. Ataupun pengetahuan itu dalam bidang masing-masing. Kalau bidang perubatan, mungkin kita akan jadi pemimpin perubatan. Tetapi dalam bidang apa? Dalam konteks ini pengetahuan itu kita perlu perhalusi dan adakah ia sesuai dengan dalam konteks untuk melahirkan pemimpin berkarisma tadi. Dan saya bersetuju dengan Fikri tadi bercakap tentang aspek penting, iaitu aspek yang begitu ditinggalkan oleh sistem pendidikan yang selama ini kita anggap boleh diselesaikan melalui masyarakat ataupun melalui kekeluargaan, tetapi kita tidak dapat. Umpamanya ialah dari segi nilai-nilai, adab, akhlak. Dan itu adalah aspek yang begitu penting. Dan sekarang ini masyarakat dunia mencari apakah akhlak yang perlu. Dan sudah tentu dalam konteks Islam kita ada akhlak kita. Dan dalam konteks masyarakat lain mungkin mereka mempunyai aspek-aspek moral yang perlu dikemaskan dan perlu diberikan kepada generasi akan datang. Bagi masyarakat Islam, kita kadang-kadang kita gagal dalam menyalurkan akhlak itu kepada generasi akan datang. Di universiti kalau kita lihat, ada tak khusus on akhlak? Ada tak khusus yang bercakap tentang akhlak? Ini yang perlu kita lihat. Ada tak khusus yang kita kata boleh membina ciri-ciri kepribadian Islam itu dalam diri generasi akan datang? Itu ta'adib lah. Iaitu pendidikan adab. Sebab apa banyak generasi kita ni kurang beradab. Sekarang kita nak adabkan mereka. Kalau pergi ke kampung orang, ke rumah orang, langgak ke, tempat orang, melakukan perkara yang tak senonoh, tentu orang marah. Itu dah tak beradab. Dan kita sudah pastikan bahawa dalam konteks pendidikan, adab itu penting. Baik. Dan kita perlu selesaikan ini melalui sama ada kursus yang dibina khas untuk tujuan itu, ataupun kita lakukan melalui kursus-kursus dia ada, yang kita tambah nilainya, supaya adab itu dapat kita salurkan kepada generasi akan datang. Baik. Mungkin peranan itu boleh dimain di peringkat sekolah, tetapi kita kena tanya balik, adakah sekolah mainkan peranan itu, sehingga ke universiti. Dan bila di universiti, mesti sesuatu yang boleh kita banggakan, bahawa kita telah memberi sesuatu didikan sehingga mereka mempunyai akhlak yang tinggi. Baik, terima kasih Prof. Jawapan yang lengkap, jelas. Isunya hari ini adalah tentang ilmu tidak ada masalah. Di universiti, di kampus, ilmu ada. Tapi persoalan dia adalah pembentukan adab. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan dahulu undian di Facebook yang telah dilakukan oleh Bicara Kampus. Persoalannya adalah, berdasarkan pemerhatian dan pandangan peribadi anda, adakah pemimpin mahasiswa hari ini boleh dikategorikan sebagai pemimpin muda berkarisma, ilmu, adab dan menyelesaikan masalah? 64 undian mengatakan ya. 135 undian katanya tidak. Dan bakinya lebih kurang dalam 20 lebih katanya tidak pasti. Majoriti mengatakan tidak berkarisma. Jadi mengapa ia tidak berkarisma? Kita akan jawab persoalan ini apabila kita kembali selepas ini. Kita berehat seketika.
Baik, anda masih lagi bersama Bicara Kampus. Isu kita adalah dunia kampus dan pemimpin muda berkarisma. Kepada anda yang berada di rumah, sila hubungi kami di talian 0322829062 atau hantarkan di halaman Facebook Bicara Kampus. Saya akan bacakan dahulu beberapa respon ataupun komen daripada rakan-rakan Bicara Kampus di Facebook. Nur Isma Hisham. Asas untuk jadi pemimpin ialah keyakinan dan pemikiran. Kalau kita duduk ikut orang tanpa mengetahui apa perjuangan yang benar-benar membawa kepada pembentukan jati diri mahasiswa sendiri, sampai bila mahasiswa kita menjadi lembu di ikat hidung. Tapi kalau mereka tahu berjuang untuk kepentingan jangka panjang, bukan kesenangan sementara, insya-Allah pemimpin mahasiswa mampu menjadi pemimpin berjiwa untuk semua. Itu daripada Nur Ismail Syam. Kita bacakan juga dari Bunga Aritas. Ya, Deep setuju. Mungkin namanya Deep. Kita boleh lihat sendiri buktinya ada di depan mata. Sebagai contoh, Abang Syam sendiri bercakap dengan saya. Muhammad Samsul Saleh, kita ketepikan yang tu. Yang dipetua Wan Ahmad Hazman, mantan YDP Penang, USM, Ahmad Wafi bin Sahidan. Dan ramai lagi sebenarnya yang kita akan nampak satu hari nanti. InsyaAllah. Dan universiti adalah satu medan di mana mereka ini diasah dengan bakat kepimpinan dan wisdom. Jadi, dunia kampus menjadi platform yang sangat penting bagi mencari pemimpin pada masa hadapan. InsyaAllah, manja dawajada. Itu yang dikatakan oleh Bunga apa namanya? Bunga Aritas. Dan yang terakhir, saya baca satu lagi. Daripada Syazwan Aswad. Katanya tak. Kampus Malaysia hanya jadi kilang untuk buat graduan. Anda setuju? Oh, tidak setuju. Saya tidak. Baik, dia tak bersetuju. Masyarakat masih akan bertanya status akademik, bukan nilai tambah pelajar. Di samping kebanyakan pentas politik mahasiswa banyak dipengaruhi politik luar. Tidak tahu sama ada mereka dibentuk menjadi pemimpin atau dipergunakan. Ini antara perkara yang menarik. Tapi kita akan jawab dahulu. Zaid. Ramai yang kata mahasiswa hari ini tidak berkarisma. Mengapa? Jadi saya rasa persoalan ini perlu kita fikir kepada soal karisma itu sendiri. Ini adalah perkara yang sangat subjektif. Bagi saya, orang yang berkarisma adalah pertama, orang yang berdisiplin. Kedua, orang yang tahu menguruskan masa. Dan yang ketiga adalah orang yang tahu cara berpakaian, berkomunikasi. Dan orang yang berkarisma adalah orang yang boleh menarik orang ramai untuk mengikut beliau tanpa berbuat apa-apa pun. Tanpa perlu menyuruh orang untuk mengikut beliau. Jadi perkara ini di universiti boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Daripada bangun tidur, sehingga tidur balik, karisma itu boleh dibentuk. Maksud saya, daripada pergi ke kelas. Contohnya. Okey? Cara berpakaian, pergi kelas pukul berapa. Okay? Itu semua boleh membentuk karisma seseorang. Jadi seorang pemimpin tak perlu pun menyuruh orang lain untuk mengikut beliau. Tapi mengapa kebanyakan daripada responden daripada undian Facebook Bicara Kampus mengatakan mahasiswa tidak berkarisma? Tidak ikut masa, tidak ada adab, tidak berdisiplin atau bagaimana? Pandangan anda? Itu kerana mereka melihat secara keseluruhan. Kita berfikir, kita sedang bercakap tentang pemimpin sekarang ni. Pemimpin bukan semua orang sebenarnya. Kerana pemimpin memang akan dilahirkan. Macam mana pun mesti ada pemimpin. Cuma kita perlukan sekarang pemimpin yang berkarisma. Baik. Itulah apa yang saya nak cakap sekarang ni. Karisma soal pemimpin. Saya nampak geram. Fikri. Mungkin apa yang dilakukan daripada undian ini, masyarakat ataupun responden kita ini menilai secara umum. Saya setuju dengan Zaid. Mereka melihat apa yang diwar-warkan di media. Di media hari ini memang banyak isu tentang demonstrasi, banyak siri-siri demonstrasi. Adakah dengan merujuk kepada mereka yang sekelompok ini, boleh untuk kita menghukum keseluruhan mahasiswa, dan saya yakin dan percaya mahasiswa yang berada di studio hari ini adalah pemimpin yang berkarisma. Anda setuju? Setuju. Bagus. Okey. Yang pertamanya, saya faham kenapa saudara Zaid agak sedikit bengang sebab beliau juga sebenarnya MPP, jadi saya tak langsung terkena juga tempias kepada dia. Okey, baiklah. Pada pandangan saya, sebenarnya isu pemimpin berkarisma ini perlu dilihat pada masalah tunjangnya yang terlebih dahulu. Seperti mana yang telah diperkatakan oleh Prof sebentar tadi pun sebenarnya, kita masih lagi ada masalah dari sudut proses ta'adib itu daripada awal. Kalau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk semua pelajar tahun 1, kami wajibkan untuk mereka menghadiri satu study circle kami panggil, ataupun usrah. Di mana 80% daripada penilaiannya berteraskan kepada sahsiah semata-mata. Tapi dalam demonstrasi dan sebagainya, ramai juga dari UIAM. Anda ada fakta?
Ada. Jadi anda boleh tunjukkan. Kerana saya yakin kalau ramai yang terlibat daripada UIA, saya pasti mungkin dah beratur panjang dah di pejabat TNC tu. Tapi tidak boleh dibuktikan dan saya rasa itu bukan isu yang utama. Kalaupun ada yang pergi, saya yakin dan percaya mereka berpegang kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perkara 19 yang membenarkan seseorang untuk melepaskan apa-apa saja pandangan yang beliau rasa, yang dia rasa tanpa ada sekatan. Jadi saya rasa selagi mana tidak bertentangan dengan perlembagaan, kita boleh teruskan dengan apa yang kita rasa. Tapi ini Malaysia, negara kita bersama. Maafkan saya, Saudara Syamsul. Saya ingin bukan menambahlah. Saya ingin memberi pendapat saya. Silakan. Kita sebagai mahasiswa, kita perlu tahu kita punya core business. Perkara pertama adalah untuk belajar. Okey. Kalau kita sudah berjaya dalam pembelajaran kita, seperti mana harapan ibu bapa kita, okey, cuba bayangkan macam mana Saudara Fikri mengatakan tadi, beliau mengatakan ada pelajar UIA yang pergi untuk demonstrasi. Adakah mereka semua fall flat? Adakah mereka semua mendapat A dalam semua mata pelajaran? Okey. Jadi jangan pada saya jangan untuk pelajar perlu tahu apa itu core business. Belajar ataupun membuat perkara lain. Mungkin sedikit cerahan sebagai tindak balas. Baik. Simpan dulu Fikri. Saya memang suka sebenarnya tengok dua pelajar ini sedang bertelagah, tapi kita bagi peluang pada Prof. Prof, kita beri peluang pada Prof. Sebentar lagi saya bagi pada Fikri. Prof, dalam konteks ni, saya ingin ajukan soalan ni. Ini tentang Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ramai yang tahu berlaku demonstrasi sehingga ada yang mengatakan kecederaan berlaku, pintu klinik pecah dan sebagainya. Ramai masyarakat di luar, selepas kes ini, mereka beranggapan Universiti Pendidikan Sultan Idris seperti gagal melahirkan guru-guru yang baik. Dalam konteks inilah, Prof, mungkin Prof perlu untuk jelaskan kembali kepada masyarakat di luar tentang situasi sebenar yang berlaku. Okay. Terima kasih soalan daripada Samsul. Sebenarnya seperti mana yang dikatakan oleh Saudara Fikri tadi, boleh cek lah. Boleh periksa berapa ramai pelajar UPSI sebenarnya yang terlibat. Dia orang boleh jawab. Berapa orang yang terlibat? 2 orang. 2 orang. Saya rasa 2 orang yang berjaya ditangkap. Tak, memang betul. 2 orang. Jadi dalam hal ni, saya rasa yang lebihnya itu, kita mempunyai 12,000 pelajar.